Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tutorial pengajaran dan pembelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5, tajuk yang ke-18, bidang pengajian hadis, iaitu mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jom kita mulakan. Saya Ustaz Syukur Talib dan selamat datang ke channel ini. Bagi yang baru mengikuti channel ini, saya akan kongsikan kepada anda video PDPC yang berkaitan dengan KKQ, PQS dan pendidikan Islam sekolah menengah. Oleh itu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru dari channel ini. Di dalam tajuk ini, saya akan memberikan tumpuan kepada isi-isi penting yang sering keluar dalam peperiksaan sebenar. Mohon kepada semua pelajar agar memberikan sepenuh tumpuan kepada apa yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Baiklah, kita terus kepada teks hadis yang akan kita bincangkan pada kali ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbun, dan lebih dikasihi ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dha'if, berbanding dengan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tiap-tiap mereka memiliki kebaikan. Ihris, berusahalah, ala ma yanfa'uka, untuk mendapatkan sesuatu yang berfaedah. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan pada Allah. Wala ta'jaz, wa in asabaka syai'un, sekiranya kamu ditimpa sesuatu musibah, fala taqul, janganlah kamu berkata, kalaulah aku melakukannya, kana kadza wa kadza, tidaklah jadi begitu dan begini. Walakin, akan tetapi, qul, katakanlah, qadarullahi, Allah yang mengtakdirkannya, wa ma syaa fa'ala, apa-apa saja yang Allah kehendaki akan dibuatnya. Fa inna law, sesungguhnya ungkapan kalau, taftahu, itu membuka, amal syaitan, peluang kepada syaitan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang panjang ini, kita telah potongkan kepada 4 maksud potongan hadis. Yang pertama, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Maksudnya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding mukmin yang lemah. Potongan hadis yang kedua, ihris ala ma yanfa'uka, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berfaedah. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan daripada Allah serta janganlah engkau menjadi lemah. Potongan hadis yang ketiga, wa in asabaka syai'un, jika engkau ditimpa bencana, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, janganlah kamu berkata, kalaulah aku melakukannya, tidaklah jadi begitu dan begini. Dan potongan yang keempat, fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya dengan ungkapan kalau, itu membuka peluang kepada syaitan. Seterusnya, kita lihat pula kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam. Yang pertama, kekuatan iman. Kerana iman adalah asas utama kekuatan seorang mukmin. Tanpa iman, segala amalan seseorang hamba tidak akan diterima. Kekuatan yang kedua yang diperlukan oleh umat Islam adalah kekuatan ilmu. Dengan ilmu, seseorang dapat mengikuti dan menguasai perkembangan dunia semasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan darjatnya. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Kenapa diperlukan? Kerana mampu berdikari dan tidak bergantung kepada pihak lain. Dengan memiliki ekonomi yang kukuh, kita tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain. Seterusnya, politik. Mengukuhkan perpaduan dan kekuatan umat Islam. Kerana kuasa politik yang mantap akan memastikan agama, bangsa dan negara kita terbela. Kekuatan yang seterusnya, teknologi. Dapat memakmurkan bumi dengan produk-produk baru yang bermanfaat seperti reka cipta, teknologi perindustrian dan pembuatan. Dan yang terakhir, kekuatan pertahanan. Dapat menjaga kedaulatan negara daripada ancaman musuh dan kesannya negara akan menjadi stabil dan aman. Seterusnya, akibat kelemahan umat Islam dari aspek politik akan menyebabkan umat Islam tidak mempunyai kekuatan dalam memperjuangkan hak-hak nasib mereka. Contohnya, umat Islam yang tidak memiliki kuasa di negara tempat mereka tinggal, mereka menjadi
kumpulan yang minor. Kelemahan yang kedua, ekonomi, menjerumuskan mereka kepada penindasan seperti menanggung hutang dan riba kerana berhutang kepada kuasa asing seperti Bank Dunia. Yang ketiga, pendidikan, menyebabkan banyak bidang pengetahuan dan teknologi tidak dapat dikuasai dan berlaku kemunduran. Dan yang keempat, apabila umat Islam lemah dari sudut sosialnya, masyarakat akan berpecah belah, perbuatan fitnah berleluasa, gejala sosial meningkat dan akhirnya umat Islam menjadi lemah dan hina. Baik, perbandingan antara mukmin yang kuat berbanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat memiliki kekuatan iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, manakala mukmin yang lemah memiliki iman yang lemah. Mukmin yang kuat istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul serta yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, manakala mukmin yang lemah malas melaksanakan tanggungjawab dan kurang yakin dengan amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin yang kuat bersemangat melakukan perkara baik, sama ada untuk dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Mukmin yang lemah pula melakukan perintah-perintah Allah secara sambil lewa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya, iaitu lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berdasarkan ayat ini dapat kita lihat bahawa antara ciri mukmin yang sempurna imannya ialah sanggup untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, terdapat juga ciri-ciri mukmin yang memiliki iman yang sempurna. Yang pertama, mukmin yang bersyukur dengan nikmat dan bersabar dengan ujian. Bila diuji dengan ujian, mereka ni sabar. Dan apabila dikurniakan dengan nikmat, mereka ni bersyukur dan mengatakan bahawa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri iman yang sempurna. Ciri yang kedua, simpati dengan golongan yang lemah dan membantu mereka seadanya. Orang yang beriman, dia tidak boleh rasa selesa apabila melihat saudara-saudara Islam mereka ditindas, saudara-saudara Islam mereka susah dalam keadaan kelaparan dan kebuluran. Dia mesti ada sensitiviti untuk membantu saudara-saudara Islam yang lain. Yang ketiga, menunaikan tanggungjawab terhadap Allah dan sesama manusia. Tanggungjawab terhadap Allah SWT, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Tanggungjawab terhadap manusia adalah membantu, sayang, kasih sesama manusia. Yang keempat, memohon keampunan daripada dosa dan kesalahan. Setiap manusia itu melakukan dosa. Oleh itu, orang yang sempurna imannya, dia akan sentiasa memohon keampunan daripada dosa dan kesalahan, kerana dia yakin dia tidak terlepas daripada melakukan dosa. Baik, seterusnya larangan menggunakan perkataan kalau. Perkataan kalau ini menunjukkan sifat tidak redha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya telah diberi ujian, kemudian dia menyalahkan ujian tersebut, kan? Kalaulah aku tak buat, takkan jadi begini dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan sikap mudah kecewa dan berputus asa dengan ujian. Seorang mukmin yang kuat imannya, apabila diuji dengan kesusahan, dengan bencana dan sebagainya, dia akan redha, kan? Dia tidak mudah kecewa dan berputus asa. Yang ketiga, meletakkan kesalahan dan sikap buruk sangka terhadap orang lain. Jangan menyalahkan. Satu ketentuan Allah SWT itu bukan disebabkan seseorang. Memanglah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, membuka peluang kepada syaitan untuk menghasut manusia menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan, dia akan main peranan apabila kita menyalahkan takdir ataupun tidak redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya kita masuk kepada perbincangan sedikit mengenai tawakal. Tawakal dari segi bahasa bermaksud pasrah diri. Dari segi istilah pula, menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melaksanakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh. Syarat untuk bertawakal ni ialah usaha dan berdoa bersungguh-sungguh, kemudian barulah bertawakal, barulah menyerahkan segala keputusan pada Allah. Dan peranannya menimbulkan keyakinan yang teguh terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan ketenangan, kedamaian dan ketenteraman pada diri seseorang. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk terus berjaya dan bangun semula selepas kegagalan. Dan yang keempat, melahirkan insan yang bersyukur dengan nikmat dan bersabar dengan ujian. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk yang ke-18 dalam bidang pengajian hadis, iaitu mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk anda di luar sana
Jika ada sebarang komentar atau cadangan, sila tuliskan di ruang komen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.